dan salam satu Malaysia. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, kos terperinci bagi pembinaan KLIA 2 mengikut pecahan utama adalah seperti berikut. A. Bagi pembinaan terminal, runway dan infrastruktur berkaitan, nilai kontrak yang diberikan oleh pihak MAHB termasuk kos-kos lain seperti pengurusan projek, bayaran perunding, visual docking guidance system, passenger boarding bridge dan projek penswastaan adalah sebanyak dalam 3.38 bilion. Perincian kos bagi pakej utama adalah seperti berikut. 1. Bangunan terminal KLIA 2 yang diberikan kepada UEM Binapuri Joint Venture dengan nilai kontrak sebanyak 1.14 bilion. 2. Pembinaan runway 3 dan sistem taxiway oleh KUB Berhad sebanyak 247 juta. 3. Aircraft stands dengan nilai kontrak sebanyak 543 juta yang melibatkan banyak kontraktor: Nippon Road Malaysia Sdn Bhd, Bayangan Sepadu Sdn Bhd, Norangkasa Enterprise Sdn Bhd, Award Consortium Sdn Bhd stroke SWA Water Malaysia Sdn Bhd Joint Venture. Yang keempat, kerja tanah untuk bangunan terminal, apron dan runway 3 sebanyak 524 juta, iaitu Gadang stroke BJQ Joint Venture dan WCT Berhad. Yang kelima, kos pembinaan infrastruktur dan utility adalah sebanyak 222 juta yang melibatkan beberapa kontraktor: FCY Construction Sdn Bhd, Zita Datapuri Joint Venture, Suhati Sdn Bhd, Master Plan Consulting Sdn Bhd, Pernek Corporation Berhad, Asia Baru Construction Sdn Bhd, DMA Services Sdn Bhd, Empire Kelana Malaysia Sdn Bhd, GTC Global Sdn Bhd, Industronics Berhad, JFA Bina Gemilang, Advanced Jupiter Sdn Bhd, Orinet Sdn Bhd, Deloitte Consulting kurungan SEA Sdn Bhd, IBM Malaysia Sdn Bhd, Perkasa Sutra Sdn Bhd, Sky Network Sdn Bhd, dan yang keenam, pembinaan parallel taxiway dan runway 2 dan cross taxiway dengan nilai kontrak sebanyak 161 juta, iaitu Intelligent Plus Sdn Bhd, Wira Muhibah Sdn Bhd, Dimensi Teguh Sdn Bhd Joint Venture. Seterusnya, B. Bagi pembinaan aset-aset kerajaan yang berkaitan dengan pengoperasian KLIA 2. Jumlah kos yang ditanggung oleh MHB untuk pembinaan aset-aset kerajaan adalah sebanyak 582 juta. Ini termasuk pembinaan jalan, penyelenggaraan tambahan, pemindahan kerja utility dan bayaran konsultan bagi aset-aset kerajaan. Aset-aset ini termasuk menara kawalan yang baru serta peralatannya berharga 174 juta. Pembinaan penghubung jalan dan kemudahan awam adalah sebanyak 294 juta yang melibatkan Eco Works Sdn Bhd, Suhati Sdn Bhd dan TH Teknologi Sdn Bhd. Dan seterusnya 114 juta adalah kos lain-lain termasuk bayaran konsultan. Jadi keseluruhannya adalah 3.962 bilion. Terima kasih. Ya, Bukit Mentajam. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan. Ikut satu laporan akhbar kenyataan pengurusi jawatan kuasa kira-kira wang awam yang juga yang berhormat Pulai,
kerosakan di sekitar KLIA 2 amat teruk sekali. Dalam satu laporan media, beliau telah menggambarkan tempat berhenti kapal terbang ataupun the apron taxiway sebagai rosak teruk macam damaged pumpkin, sebuah buah labu yang renyuk. Siapakah yang akan bakal membiayai kos ini dan berapakah kosnya? Dan mengapa kos pembinaan landasan menghubungkan KLIA 1 dan KLIA 2 yang berjumlah 100 juta terpaksa dibiayai oleh kerajaan, sedangkan saya nampak MAHB telah diperuntukkan ataupun telah menggunakan 582 juta tadi untuk pembinaan aset-aset kerajaan termasuk jalan dan perhubungan dalam KLIA 2. Jadi saya nak minta pandangan ataupun jawapan daripada Menteri, terutamanya apabila kos asal telah melambung daripada 2 bilion hinggalah ke 3.96 bilion tadi. Terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, mengenai mendapan yang berlaku itu adalah dalam jangkaan pihak MHB kerana tanah yang dalam pembinaan itu merupakan dijangkakan akan membuat settlement, dan settlement inilah yang akan berlaku mendapan, dan mendapan ini masih dalam jangkaan yang dibuat oleh MHB, dan mendapan ini sehingga hari ini tidak mewujudkan masalah yang besar, dan sehingga hari ini segala mendapan dapat diperbaiki dalam tempoh 24 jam, dan penerbangan di KLIA 2 tidak terjejas dengan mendapan yang berlaku kerana ini berlaku hanya di beberapa tempat yang tidak melibatkan keseluruhan KLIA 2. Seterusnya mengenai kos tambahan sambungan 100 juta itu, ianya kerana melibatkan keperluan untuk rakyat. Jadi kalau kita menaiki IRL daripada Kuala Lumpur ke KLIA 2, tiket itu tidak ditambah, tidak ada kenaikan harga. Harga itu ditanggung oleh kerajaan. Kalau dulu dia sampai KLIA, tetapi walaupun dia sampai KLIA 2, tetap harga tiket sama kerana ditanggung oleh kerajaan. Ya. Kalabakan. Datuk Speaker. Ya. Datuk Speaker. Ya, Putatan. Sila duduk dulu. Ya, ya. Ya, Putatan. Ya, ya. Terima kasih Datuk Speaker. Biasanya apabila KLIA 2 ini pembinaannya selesai, jadi persoalan saya, tentu sekali ada pengeluaran lesen untuk teksi-teksi daripada luar ke KLIA 2. Jadi saya mau tahu cara mana pemberian kontrak teksi ini, kerana saya dapat tahu satu serikat. Cara mana dan siapa serikat yang dapat? Terima kasih. Datuk Speaker, boleh tambah? Ya, bagi Menteri jawab dulu, Menteri jawab dulu. Ya, ya. Putatan. Ya. Yang Amat Datuk Speaker, mengenai teksi di KLIA 2, ianya merupakan satu proses pemindahan teksi daripada LCCT, LCCT kepada KLIA 2. Jadi teksi ini adalah diurus di bawah SPAD. Jadi saya akan merujuk kepada SPAD untuk menambah jawapan kepada Yang Berhormat. Ya. Kulim Bandar Baru. Ya. Ya, ya. Sila.
Soalan saya, Menteri, tidakkah KLIA 2 ini kerana kerajaan terlampau bercita-cita besar, mereka satu projek yang cukup besar tapi dalam masa yang singkat, di mana akhirnya bukan saja kerajaan terpaksa membayar dengan harga yang lebih tinggi, tapi persepsi seluruh rakyat Malaysia, projek ini cukup lewat, gagal menepati masa yang dijanjikan, walaupun hari ini kalau kita pergi ke KLIA itu, dia ada besar signboard dia. Airport hybrid yang terbesar dibina dengan harga yang paling rendah. Jadi bagaimana kerajaan hari ini nak membetulkan persepsi, kerana hakikatnya betul. Projek ini adalah projek yang cukup besar, dibina dengan harga yang cukup rendah kalau kita banding dengan semua lapangan-lapangan terbang yang lain. Ini hakikat. Tapi saya tadi, bila kerajaan terlampau ambisius, letak harga yang tak munasabah, masa yang tak munasabah, hari ini kerajaan dilihat gagal, padahal ia sebenarnya berjaya. Bagaimana nak yakin kembali kepada rakyat ni? Ya. Sila Menteri. Yang Amat Datuk Speaker, memang apa yang diucapkan oleh Yang Berhormat Kulim Bandar Baru adalah tepat. Sebenarnya KLIA 2 ini merupakan satu pencapaian yang terbaik di dunia dalam soal pembinaan. Kerana kos pembinaan paling murah dalam dunia dengan mengambil kira construction cost per pax, iaitu hanya RM89. Memandangkan berbanding dengan airport-airport di dunia, kalau Suwana Bumi di Bangkok dengan kos 45 million, sama seperti di KLIA 2, kos dia RM333. Dan di Jerman, construction cost per pax RM478, berbanding dengan KLIA RM89. Dan Heathrow Terminal 5 RM717. Dan yang paling mahal sehingga kini, Singapura Terminal 4 RM2,906. Jadi itu dalam soal kos. Dalam soal masa, KLIA juga yang paling cepat dalam dunia, 4 tahun. Berbanding dengan Suwana Bumi 4 tahun, 4.75 tahun. Di Jerman hari ini, Willy Brandt International Airport di Berlin sampai hari ini dah hampir 7 tahun tak siap-siap lagi. Dan di Heathrow Terminal 5 pun mengambil masa hampir 6 tahun. Dan Doha 6 tahun setengah, dan Hong Kong International Airport 6 tahun. Jadi bermakna Malaysia membuat pencapaian yang terbaik di dunia dalam pembinaan airport antarabangsa. Malaysia boleh.